Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ni secara rasminya lah cikgu nak bagi tahu kepada siapa yang tengok video ni adalah orang yang anak-anak cikgu yang paling beruntung lah, sebab bab 9 laju dan pecutan dah habis. Setakat PDBR yang cikgu mampu ajar. Kalau cikgu nak ajar lebih-lebih, kita doa-doa lah supaya sekolah nanti buka dan kita boleh buat ulang kaji semula lah. Jadi untuk hari ni cikgu nak buat ulang kaji balik. Ulang kaji untuk soalan ujian pengesanan. Ujian pengesanan. Okey ya. Cikgu nak cerita sikit ujian pengesanan 2.0 ni. Okey, ujian pengesanan 2.0 dia ada 4 topik. Yang pertama bab 4 iaitu poligon. Yang kedua bab 5 iaitu bulatan. Nak buat pen benda nak habis lah. Yang ketiga bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Dan last sekali adalah bab 7 iaitu koordinat. Okey. So format bagi ujian pengesanan ni cikgu guna Google Form. Google Form yang mana kamu kena jawab melalui handphone ataupun laptop kamu lah. Dan boleh juga buka buku latihan ke, nak buka buku teks ke, terpulang lah pada kamu ya. Dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam sahaja untuk menjawab. Dan soalan dia semua bentuk A, B, C, D. Ada pilihan dah, ada pilihan jawapan dekat situ. Maksudnya tak ada langsung nak kena tunjuk jalan kerja, dan tak ada langsung, cuma pengiraan tu kena buat sendirilah. Okey. Apa yang cikgu nak highlight dekat sini, kepada siapa yang dah tengok video cikgu, tolong jangan bagi tahu kat kawan-kawan yang lain. Ni jahat sikit ni. Tolong jangan bagi tahu kat kawan-kawan yang lain, cikgu Mazuri dah ada video ni lah, bagi tahu macam mana nak jawab exam. Tak perlu. Kalau dia orang nak, biar dia orang tengok sendiri. Sebab cara macam ni lah cikgu nak tengok siapa yang rajin tengok video cikgu ataupun tidak. Bukan sebab nakkan ramai tengok video cikgu dah, tapi setiap video cikgu tahu siapa yang tengok dan siapa yang tak tengok langsung. Sebab bukan banyak mana pun 20 view, 18 view. Itu pun kadang-kadang orang yang sama view 2 kali, 3 kali. Sebab tak rasa cikgu tak sampai 15 orang pun yang tengok video cikgu tu. Jadi kekalkan macam ni. Kalau yang dah tengok, anda adalah orang yang paling bertuah. Kalau yang tak tengok, biarkan dia orang, tak usah nak bagi tahu cikgu Mazuri ada video baru lah ni. Tak payah bagi tahu. Hanya tahu untuk diri kamu saja. Sebab cikgu buat video ni adalah kepada anak-anak cikgu yang rajin tengok video cikgu. Kalau kamu bagi tahu benda ni kepada orang lain, maka kamu rugilah. Kamu rugilah. Maka kalau sebarkan ilmu tak ada masalah, tapi ada serta-serta benda usaha yang kamu nak buat, tapi ada orang lain yang tumpang usaha kamu marah tak? Mesti kamu marah kan? Okey, macam tu lah. Okey, ini yang pertama. So, yang pertama kita nak highlight, cikgu nak highlight bab 4 iaitu bab poligon. Ada 5 soalan dekat sini, yang mana soalan nombor 1 dia tanya pasal nama poligon. Apalah nama poligon tu, pentagon ke, hexagon ke, nonagon ke, ngogon ke dan sebagainya lah. Yang ni kamu boleh rujuk dekat buku teks. Soalan nombor 2 pula, dia minta kamu kira jumlah sudut pedalaman. Dia bagi gambar, so kamu tengoklah macam mana dia punya jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman maksudnya ni tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. Berapa dia punya total semua tu. Itu jumlah sudut pedalaman. Soalan nombor 3 pula, kalau tak silap cikgu, dia tanya berkenaan dengan macam mana nak cari sudut X ataupun sudut Y. Contoh, kalau cikgu bagi segi 4,
Dia ada bagi gambar macam ni, dia bagi satu sudut macam ni, dia suruh cari X. Maksudnya kena tahu dia punya jumlah sudut pedalaman, tolak ni, barulah dapat nilai X. Macam tu jugalah. Dan nombor 4 adalah sudut peluaran. Sudut peluaran ni pula kamu kena tahu kalau ni adalah sudut peluaran. So kena tahu di dalam dia berapa, dan hasil tambah bagi sudut peluaran dengan pedalaman untuk sebelah-sebelah adalah 180. Ni kena tahulah. Yang ni tengok baliklah video-video cikgu dan latihan yang cikgu bagi tu. Dan yang nombor 5, yang ni dia soalan kebat sikit. Dia tanya bilangan sisi. Jadi dia bagi satu gambar ataupun satu soalan, dia suruh cari berapa banyak sisi yang ada. So yang ni pakai formula 360 bagi dengan N. Adalah formula ni dalam latihan cikgu. Semua ni soalan ni adalah soalan yang cikgu dah bagi latihan dia kepada kamu. Okey, kita pergi kepada bab 5. Bab 5 adalah bab bulatan. Bab 5 bab bulatan. Soalan yang pertama yang tanya pasal bab 5 adalah bahagian bulatan. Apa dia diameter, apa dia peretas, apa dia sektor dan sebagainya lah. Okey, soalan nombor 2 pula pun tanya bahagian bulatan juga. Yang ini kamu kena rujuk buku teks. Maksudnya dia tanya contoh, kalau dia bagi tahu diameter tu, apa ciri-ciri bagi diameter? Garisan panjang ke apa benda. Ni kena tahulah. Maksudnya yang pertama bahagian bulatan. Bahagian bulatan ni kalau bagi gambar, ni apa dia? Ni apa dia? Kalau yang berlorek ni apa dia pula? Macam tu lah. Soalan nombor 2, diameter tu apa benda? Apa ciri-ciri bagi diameter? Apa ciri-ciri bagi perentas? So semua dua ni soalan ni ada dalam buku teks. Soalan nombor 3 pula, dia minta kamu cari lilitan. Lilitan formula dia adalah 2 pi J. Soalan nombor 4 pula, soalan cikgu minta cari luas. Luas pula pi J kuasa 2. Tapi soalan ni berhati-hati kalau dia bagi diameter. Kalau dia bagi diameter, kamu kena bahagi 2 dulu. Sebab di sini dia adalah jari. So kena berhati-hati. Soalan cikgu nampak senang, tapi ada sedikit trik dekat situ. Ada sedikit jahat soalan cikgu ni, sebab cikgu nak tengok kamu faham tak apa konsep diameter dan jari. Okey, soalan nombor 5 dia adalah soalan yang kebat. Soalan nombor 5 ni sama ada cikgu tanya pasal luas sektor ataupun panjang lengkung. Sama je. Luas sektor adalah sudut per 360 daripada luas. Kalau panjang lengkung, sudut daripada 360 darab dengan litan. Tak ada kuasa 2, sorry. Tak ada kuasa 2. So sama ada ini ataupun ini. Cikgu tak nak cerita lah mana satu keluar. So ni nama betul dalam kebat. Takkan nak cerita kamu kan. Rugi lah kan. Okey, so ada 2 soalan, tak tahu mana satu yang keluar. So kena study lah. Yang ni semua adalah soalan straight to the point. Cikgu tak tanya pun dia bagi luas sektor cari jari. Tak ada. Soalan macam tu tak ada. So jangan risau. Okey, itu adalah soalan untuk bab 5 dan bab 4. Ini pula adalah soalan bab 6. Apa soalan bab 6 ni? Bab 6 adalah bentuk geometri 3 dimensi. Okey, soalan nombor 1, namakan bentuk geometri. Maksudnya berdasarkan gambar rajah. Contoh saya cikgu bagi gambar bola. Gambar bola betul lah. Ni nama dia apa? Nama dia adalah sfera. Itu nama dia. Tak, bukan nama dia bola. Bola tu adalah objek. Nama bentuk geometrinya adalah sfera. Contoh lain, nama gambar objek adalah piramid. Nama bentuk geometrinya piramid. Macam tu lah. Contoh lain juga, nama objek tu adalah buah dadu. Objek dia buah dadu, tapi bentuk geometri kita tak panggil buah dadu, kita panggil dia kubus. Macam tu lah. Okey, soalan nombor 2 pula, cikgu tanya pasal ciri-ciri bentuk geometri. Ciri-ciri bentuk geometri ni tolong rujuk buku teks. Sama ada contoh, kalau bentuk sfera, apa dia? Dia tak ada permukaan yang rata. Itu contoh bagi ciri-ciri bentuk geometri. Ataupun
Contoh bagi kon dia ada satu puncak, dia ada tapak berbentuk bulatan dan dia ada tinggi sending. Itu adalah contoh bagi ciri-ciri bentuk geometri. Ya, ni rujuk buku teks. Yang ni rujuk buku teks. Nombor 3 pula, cikgu minta kamu cari bentangan. Mana satu bentangan yang betul dan mana satu yang salah. Dia bagi gambar, nanti kamu tengoklah mana satu bentangan betul, mana satu bentangan yang salah. Bentuk bentangan 3 dimensi yang cikgu bagi adalah rahsia. Rahsia. Study lah. Okey, nombor 4 pula adalah macam mana nak cari luas permukaan. Yang ni susah. Cikgu bagi 2 lah, cikgu kecilkan skop sikit. Sama ada dia bentuk prisma ataupun luas permukaan bentuk kuboid. Cikgu kecilkan skop sikit sebab ada yang tengok video ni. Cikgu kecilkan skop sikit. Sama ada ni atau ni. Mana-manalah. Mana-mana. So nombor 5 pula adalah mencari isi padu. So yang ni tolong refer formula. Formula bagi isi padu. Isi padu adalah cm padu unit dia. Yang ni adalah cm persegi. Inilah yang mana kebat. Ni kebat. Luas permukaan tu adalah soalan kebat. Untuk soalan ni killer question lah. Okey, bab 7. Bab koordinat. So koordinat, soalan pertama cikgu tanya pasal jarak. Jarak kalau dibagi A berapa, B berapa. So macam mana nak kira jarak? Kalau dia sama, kamu tolak je lah X dengan X atau Y dengan Y. Contoh kalau A dia bagi 43, B 48. So ni sama ni. So kita just 8 dengan 3 kita tolak je, dapat 5. Macam tu lah. Ini kalau jarak yang sama. Yang kedua pula cikgu suruh cari jarak juga. Bagi jarak yang tak sama, kita pakai formula Y tolak Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah X2 tolak X1 kuasa 2. Ni latihan ni cikgu dah bagi dah. So ulang kaji balik, ingat balik yang ni. Soalan nombor 3 pula, cikgu tanya berkenaan dengan titik tengah. Titik tengah, formula dia adalah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, cikgu nak ingatkan, yang ni jawapan dia dalam unit. Yang ni jawapan dia dalam bentuk koordinat X dengan Y. Dia mesti ada 2 nombor dekat sini. Okey, soalan nombor 4 pun sama macam soalan nombor 3, titik tengah. Sama juga, sama je. Cuma yang beza mungkin ni ada gambar, yang satu lagi tak ada gambar. Itu je lah. Dan soalan terakhir bagi koordinat adalah soalan kebat. Yang ni cikgu bagi tahu awal soalan daripada buku teks. Tengoklah sendiri soalan mana. Soalan mana satu dalam buku teks tu, yang mana biasa buat soalan ekstra yang cikgu bagi tu, dia boleh jawab lah. Tak ada masalah lah kan. Paling-paling kurang pun lulus. Tapi nak dapat skor A tu kena study lebih sikit lah kan. Okey, itu saja untuk ulang kaji pada masa yang sedikit ni. Cikgu harapkan semoga berjaya lah untuk minggu depan menjawab soalan matematik cikgu. Cikgu harapkan kamu boleh jawab dengan cemerlang. Kepada yang tak pernah online kelas cikgu tu, biarkan mereka. Cikgu ingatkan sekali lagi, jangan cerita ni adalah rahsia kepada siapa yang masuk kelas. Diibaratkan kamu ni pelajar yang rajin masuk kelas cikgu. So cikgu bagi beberapa tips ataupun panduan untuk menjawab soalan. Kalau kamu bocor ni kepada orang lain, kamu rugi lah. Itulah sebab apa? Sebab benda ni cikgu bagi kepada yang tengok video cikgu. Kalau kamu bagi tahu ni kepada orang lain, rugilah. Simpan rahsia ni dulu. Ada masa kita kena pentingkan diri, ada masa kita kena jadi orang yang baik. Pentingkan diri pada benda yang kita susah nak dapat. So kita kena pentingkan diri. Diibaratkan macam kamu kumpul duit, lepas tu kamu beli kereta cash. Tiba-tiba kawan kamu nak pinjam kereta kamu, agak kamu bagi lah. Penat-penat kamu kumpul duit apa semua, kawan kamu nak pinjam, sekali dia terlanggar lah, apa accident lah, apa kita tak tahu, dia penjam kereta kamu sampai rosak kan. Sayang harta. Maksudnya ilmu yang cikgu bagi ni adalah harta kamu. Sayang dan jangan bagi tahu orang lain. Ilmu lain tak apa, tak ada masalah. Ini adalah tips. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak.